Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila SPRM mencekup atau menangkap anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini paling luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dikabarkan melalui Malaysia Kini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan anak Menteri Besar Perlis iaitu Muhammad Shukri Ramli bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Kalau ini benar-benar berlaku, dakwaan ini benar-benar berlaku, memang ini satu perkara yang amat memalukan. Bayangkan anak Menteri Besar, kalau benar dia lakukan, ini satu perbuatan yang memang amat memalukan. Yang dituntut pula palsu, jumlahnya pula bukan calang-calang, bukan sedikit. Ianya cukup banyak, RM600,000. Kalau ini tuntutan benar, itu dianggap satu rezeki bagi mereka. Tetapi oleh kerana ini didakwa sebagai tuntutan palsu, ini bukan dianggap sebagai satu rezeki, tetapi ini satu perbuatan yang boleh dikutuk. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis, lapor Berita Harian yang memetik sumber. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrat Ana Rozana Muhammad Nur di Kangar pagi tadi, kira-kira 24 jam selepas ditahan. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Tak tahulah kalau betul ini berlaku, kita pun tak dapat fikir langsung apa sebenarnya yang mereka fikir. Bagaimana boleh mereka menuntut satu perkara bayaran yang tidak dilakukan kerjanya? Kalau kerjanya dilakukan dan menuntut bayaran, itu lain cerita. Ini menurut siasatan ini menjurus kepada tuntutan palsu yang mana kerja tidak dilaksanakan. Menyedihkan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha, Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis katanya. Sumber juga berkata suspek berusia antara 27 hingga 37 tahun dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan kemudahan asas. Saudara-saudara sekalian, umur mereka cukup muda, baru 27 sehingga 37 tahun. Ini amat menyedihkan. Generasi muda yang sepatutnya menjadi generasi akan datang memimpin negara ini telah dicukup awal-awal. Ini memang mengecewakan. Ia melibatkan kerja-kerja baik pulih, penyelenggaraan serta perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Menjadi persoalan oleh netizen ialah siapa yang melaporkan perkara ini. Ini memang mengecewakan. Bayangkan ada orang sanggup melaporkan kepada SPRM kerana ianya melibatkan seluruh penyelenggaraan di Perlis dan juga perbekalan dan perkhidmatan. Malaysia kini tidak mendedahkan nama-nama mereka selagi tidak dituduh di mahkamah. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkanan tetapi tidak mengulas lanjut. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Yang lebih mengejutkan ialah Menteri Besar Perlis ini adalah pemimpin PAS. Itu memang mengejutkanlah. Dan menurut laporan ini, anak Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli ditahan oleh SPRM bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis, lapor Berita Harian yang memetik sumber. Pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Mereka direman
yang dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur di Kangar pagi tadi kira-kira jam 24 jam selepas ditahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan besar hari ini apabila Lokman Adam memberitahu bahawa Zahid dah bawa isu pengampunan Najib kepada Agung yang baharu. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Sejauh mana kebenarannya, kita tunggu dan lihat. Datuk Lokman Nur Adam memberitahu bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah melakukan rundingan dengan Perdana Menteri berhubung isu pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Lokman yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKNT UMNO berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bersetuju untuk membantu. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memainkan peranan untuk meyakinkan Yang di-Pertuan Agong untuk kes Datuk Seri Najib ini dibawa untuk proses pengampunan diraja yang kedua, katanya. Pada 17 April lalu, Zahid dilapor mengikrarkan afidavit untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, mencabar kewujudan titah edendum supaya Najib dapat menghabiskan baki hukuman penjara dalam tahanan di rumah. Zahid mengikrarkan afidavit untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, mencabar kewujudan titah edendum supaya Najib dapat menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Titah edendum itu supaya bekas Perdana Menteri berkenan menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang mengejutkan kita semua. Tapi itulah, kadang-kadang sukar untuk dipercayai apa yang dikatakan oleh Lokman Nur Adam. Karena sudah banyak kali juga Lokman didapati kurang tepat di dalam menyampaikan maklumat. Walau bagaimanapun, untuk kali ini terpulanglah pada anda untuk menilainya. Mana satu yang betul dan mana satu yang tidak betul. Apabila Lokman kata Zahid dah bawa isu pengampunan Najib kepada Agung yang baru, ramai netizen yang juga mengatakan bahawa belum tentu lagi Agung yang baru akan melayan karenah politik seperti ini. Kerana Agung yang baru pernah berkata bahawa Baginda akan lebih mengutamakan rakyat jelata berbanding permainan politik. Ahli politik 222 ahli parlimen, kata beliau. Beliau juga mengatakan bahawa Baginda juga mengatakan bahawa Baginda akan menyebelahi rakyat dan tidak akan melayan karena politik murahan. Kalau nak berpolitik, titah Baginda, berpolitiklah pada waktu kempen pilihan raya nanti. Berhentilah berpolitik, kata titah Baginda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.